Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Tapi cerita hari ini rasanya ramai yang berteka-teki apakah kesudahan kepada cerita yang ketiga pada 2 hari yang lepas. Ada juga yang Abang dapat komen, alamak terpaksa tunggu 2 hari untuk habiskan cerita kali ini. Dan sebenarnya Abang minta maaf, Abang nak habiskan cerita tu pada malam yang sama. Tapi pada waktu Abang buat rakaman tu kan Abang sorang-sorang. Jadi bila kita sorang-sorang, ceritakan kisah seram, dia punya seram tu menusuk sikit. Jadi hari ni Abang akan buat sambungannya. Cuma sambungan untuk cerita yang ketiga akan Abang susunkan pada cerita yang ketiga juga. Okey, jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, ampunkan segala kesalahan kita, dipermudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita semua dan dirahmati kehidupan kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita doa dulu siap-siap. Allah nak bagi ke tak bagi itu hak kepada Allah Ta'ala, tapi kita sebagai hamba mohon. Itu je lah yang abang mampu buat. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama berlaku pada tahun 2021. Tahun lepas, baru lagi cerita ni abang dapat. Berlaku dekat Kuala Krai, Kelantan. Dialami oleh seorang budak lelaki namanya Haikal. Ceritanya macam ini. Haikal kata, kampung dia pada tahun 2021, ada satu bulan tu memang kecoh sangat-sangat. Semua rumah kena kacau, boleh dikatakan kebanyakan rumah mesti ada gangguan-gangguan yang pelik. Ceritanya bermula bila ada seorang makcik, dia pergi teroka tanah. Rasanya tu tanah dia. Dia teroka tanah pusaka. Katanya nak buat tanaman pisang. Sejak daripada makcik tu teroka tanah untuk tanaman pisang tadi tu, satu kampung kena kacau dengan benda pelik-pelik. Haikal kata kalau pengalaman dia 2 kali rumah dia kena ganggu. Yang pertama, pada satu malam tu dia kata selepas makcik tu buat pembersihan dekat tanah dia konon-konon nak tanam pisang tadi, dia kata pada satu malam tiba-tiba dia dengar dekat kawasan rumah belakang, iaitu kawasan dapur, hujan lebat gila. Hujan menitis-nitis sebab rumah mereka bumbungnya adalah bumbung zinc kan. Jadi menitis-nitis bunyi hujan. Macam tak susah nak berhentilah hujannya, dia punya lebatnya tu. Tapi kata Haikal yang maha peliknya, rumah belakang aja yang hujan, iaitu kawasan dapur je yang hujan. Tapi kawasan depan cerah, ya bukanlah cerah, kejadian ni sebenarnya pada pukul 1 pagi. Tapi kawasan depan rumah depan kering, tak ada hujan setitik pun. Jadi waktu tu mak Haikal tanya dengan pada Haikal lah, kenapa jadi fenomena macam ni? Jadi Haikal ni orang yang, ialah kata orang moden lah kan, orang yang bandar, orang yang dah banyak pergi sekolah. Jadi dia cakap lah memang kadang-kadang ada kalanya hujan dia dekat satu kawasan tapi kawasan sebelahnya tak kena hujan. Dia tengok pada kedudukan awan. Mungkin kedudukan dapur kita adalah di atas awan. Salah. Dapur kita di bawah awan. Tapi ruang tamu kita bukan di bawah awan. Jadi dekat kawasan dapur lah kena hujan. Kawasan depan tak kena hujan. Mak dia pandang sebelah mata. Kau ni kurang ilmu. Ini sebenarnya jembalang kencing, dia kata. Jadi Haikal macam nak tak tahu nak cakap macam mana, nak nyalahkan. Itu adalah satu kepercayaan kan. Jadi dia cakap dengan mak dia, macam ni lah mak, jomlah kita pergi tengok rumah belakang. Kita tengok rumah belakang, lepas tu kita tengok rumah depan, kita tengok, kita banding-bandingkan. Jadi Haikal pun keluarlah dengan mak dia dekat rumah belakang. Tapi memang betul seperti telahan mak dia. Hujan kat belakang tu bukanlah hujan keseluruhan hujan, tapi hanya hujan itu menimpa kawasan bumbung dapur rumah diorang. Serai pokok manggis kat belakang tu tak kena. Yang kena bumbung belakang rumah aja. Lepas tu pula waktu Haikal tadah, air hujan yang jatuh daripada zinc bumbung, rasa air hujan tu
panas, bukannya rasa sejuk macam air hujan yang basah. Lepas tu pula keadaan air hujan tu agak kekuning-kuningan. Jadi ditunjuk dekat mak dia. Mak, peliklah, dia kata patutnya kalau hujan dia akan, walaupun di bahagian dapur, tapi banyak tempat yang kena. Ini tak, dekat atas bumbung rumah kita je. Lepas tu mak dia cakap, kan mak dah cakap jembalan kencing, kau tak percaya. Jadi merayaulah Haikal di sekitar tu untuk konon-konon cari bukti. Rayau-rayau tak jumpa juga bukti. Akhirnya dia pun masuk dalam rumah. Mak dia masih lagi ada dekat luar rumah. Selang beberapa minit, mak Haikal pun masuklah dalam rumah. Lepas tu mak Haikal cakap macam ni, sebenarnya waktu kita keluar rumah tadi, mak ada baca-baca sedikit surah-surah untuk mempertahankan diri daripada jin. Jadi bila mak tengok dekat bumbung, memang betul ada seorang makcik rockers tengah bersepah kencing dekat atas kita punya bumbung. Itu pula engkau tadah kau punya dia punya kencing. Jadi kena samak, dia kata. Jadi dia pun tergelaklah dengan mak dia cakap. Sebenarnya dia masih lagi keliru. Haikal kata dia masih lagi keliru. Adakah ini adalah fenomena jembalang ataupun bukan? Okey, tamat cerita Haikal untuk pada malam tu. Jadi besok paginya Haikal pun berjumpalah dengan kawan-kawan dia. Rupanya bukan dia je yang kena ganggu. Ada beberapa rumah kawan-kawan dia diganggu juga. Dia kata pada salah seorang kawan dia tu, pada satu malam diorang ni mengaji dekat rumah tu. Kawan Haikal punya cerita lah pula ni. Waktu dia tengah mengaji, tiba-tiba dia dengar ada benda bergolek-golek di atas bumbung. Jadi mak bapak dia dan adik-beradik dia pun keluarlah daripada rumah. Rupanya gula-gula tengah berguling-guling seronok dekat atas bumbung. Tapi dia orang semua masuk dalam rumah, teruskan bacaan, dan akhirnya gula-gula tu hilang. Lepas tu ada lagi seorang kawan dia sampuk. Dia kata malam tadi rumah aku pun kena kacau. Sebabnya waktu tu mak aku tengah tidur sorang-sorang dekat dalam bilik sejak bapa aku meninggal. Jadi waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia nampak dekat dalam bilik orang berbulu-bulu, mata merah. Lepas tu bila dia baru je nak menjerit, benda tu terus melompat atas kaki mak dia sampai kaki mak dia jadi sakit. Dan pagi ni bila bangun, keadaan kaki mak dia memang sangat tak mengizinkan untuk berdiri. Jadi bila dah macam tu, Haikal dengar banyak pengalaman kawan-kawan dia. Jadi Haikal pun cubalah ambil. Masa ni dia belum lagi percaya yang itu adalah gangguan. Dia tetap juga merayau-rayau di sekitar kampung, nak tahu sebenarnya ada lagi tak orang lain yang diganggu. Rupanya cerita Faizal, banyak orang yang diganggu pada malam yang sama. Sampaikan benda ni menjadi hal yang sangat besar dekat Kuala Kerai, di satu kampung di Kuala Kerai pada waktu tu. Jadi sebagai langkah yang paling baik diorang ambil, diorang adakan mesyuarat pada petang tu juga. Hasil daripada mesyuarat, diorang akan jemput imam untuk mengetuai bacaan Yasin keseluruhan kampung. Jadi imam cakap untuk memagar rumah ada dua cara. Satu, tuan rumah tu sendiri buat, dia yang kena pagar rumah, ataupun orang lain yang boleh pagarkan bagi pihak dia. Tapi kata imam tu, cara terbaik adalah kita yang pagar rumah kita sendiri. Gunakan ayat suci Al-Quran untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik yang mengganggu rumah dia orang, rumah kita, rumah tempat tu lah kan. Jadi diadakan bacaan Yasin beramai-ramai, tapi lokasinya rumah masing-masing. Yang lain-lain ni tak perlu datang ke masjid, datang ke surau untuk baca Yasin. Tapi yang penting adalah semua satu isi rumah baca Yasin serentak pada malam tu. Dan Alhamdulillah, sejak daripada tu tak ada lagi gangguan-gangguan. Dan boleh juga siapa-siapa yang ada cerita tentang Kuala Kerai diganggu pada waktu tu, boleh komen kat bawah. Tambah sikit lagi. Jadi macam mana satu kampung tahu? Itu adalah berpunca daripada makcik yang buka tanah tadi. Jadi dalam kampung tu adalah orang yang pandai dalam perubatan-perubatan dengan alam gaib ni. Jadi dialah yang beritahu yang sebenarnya tanah tempat makcik tu teroka memang adalah istana diorang, istana alam sebelah. Jadi bila makcik tu teroka, seolah-olah makcik tu cuba memporak-porandakan istana diorang. Sebab itu diorang datang ganggu-ganggu.
Itulah puncanya dia kata. Jadi cara penyelesaian, semua orang buat pagar untuk rumah sendiri dan diorang pagar untuk satu kampung supaya tidak diganggu. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 1990. Diceritakan kepada abang oleh seorang kakak namanya Zanaria. Waktu ni, lokasinya adalah dekat Damansara, Selangor. Jadi ceritanya ni berlaku pada tahun 1990 waktu Zanaria berumur tingkatan 5 kalau tak silap. Zanaria ni adalah anak bongsu daripada 3 beradik. Dia ada kakak, dia ada abang. Pada satu hari, sebelum tu, diorang tinggal dekat satu rumah, menyewa dekat satu rumah. Bapa dan emak kepada Zanaria ni memang bekerja. Cumanya Zanaria cakap, sejak daripada kecil, emak bapa diorang ni memang orangnya alim. Setiap malam bangun, buat sembahyang tahajud, sembahyang taubat, segala jenis sembahyang-sembahyang sunat. Dan itu menjadi kebiasaan bapa dengan mak dia ni. Jadi sejak daripada kecil diorang ditanamkan hantu tak wujud dalam dunia. Yang ada adalah syaitan dan juga jin. Jadi itu yang dah diajar daripada kecil, kata Zanaria, mak bapak dia ajar. Jadi pada satu hari diorang dapat berita yang diorang kena keluar daripada rumah tempat diorang duduk sekarang. Diorang duduk dekat rumah tu adalah rumah menyewa. Dengan kata lain, tiap-tiap bulan bayar sewa, bila sampai masa kena keluar. Jadi pada satu hari, tuan rumah minta diorang semua keluar daripada rumah tu sebab rumah tu nak diambil alih. Mungkin nak disewakan pada orang lain ataupun nak dijual. Tapi Zanaria tak tahulah kan. Dia tak tahu apa puncanya. Jadi bila dapat berita macam tu, diorang hanya diberi 3 hari untuk pindah keseluruhan ke rumah tempat lain. Rumah tu perlu dikosongkan. Jadi Zanaria cakap mak bapak dia pada 3 hari tu balik sampai tengah malam, merayau-rayau cari rumah. Tahun 1990 tak ada lagi teknologi handset, nak cari rumah susah sebenarnya sebab kena merayau dari satu taman ke satu taman. Sampai hari ketiga akhirnya dapatlah juga mak bapak Zanaria berjumpa dengan satu rumah yang diorang boleh sewa, boleh tinggal kat situ. Jadi pada hari yang sama, Zanaria cakap diorang terpaksa kemas rumah untuk pindah ke rumah baru. Tuan rumah berbagi 3 ke 7 hari untuk pindah ke rumah, ke tempat lain, kosongkan rumah tu. Dan jadi disebabkan tu struggle jugalah. Zanaria cakap dia nak pindah ke rumah baru. Jadi bila sampai dekat rumah baru, dah turun-turun barang, tak ada apa-apa masalah. Tapi bila dah semua orang-orang tu dah balik, maksudnya orang-orang lori dah balik, orang tuan rumah tempat dia orang sewa dah balik semua, tiba-tiba Zanaria nampak satu tunggul kayu dekat depan rumah dia. Jadi dia tanya dengan bapak dia ni, tunggul kayu ni untuk apa? Bapak dia terus bagi amaran, jangan ada kaitkan dengan benda-benda kurafat, bapak dia cakap. Tapi yang buatkan hati Zanaria rasa tak sedap, dekat tunggul kayu tu ada colok yang seolah-olah banyak colok. Ikut cerita yang abang dapat, macam ada banyak colok didirikan, dicocok pada tunggul kayu tu. Kalau ada colok, mungkin ada sesuatu cerita kan. Okey, jadi Zanaria cakap tak adalah, tak ada masalah lah. Dia pun tinggallah dekat rumah tu, kemaslah barang sikit-sikit. Pada minggu pertama tak ada apa-apa berlaku, semuanya lancar-lancar je. Tapi masuk minggu kedua, setiap kali Zanaria setiap kali Zanaria berjaga untuk belajar, tengah-tengah dia berjaga tu, lebih kurang pukul 11 malam, dia akan dengar ketukan yang sangat halus dekat pintu rumah dia, pintu bilik dia. Tuk-tuk, lebih kurang macam tu lah. Mula-mula dia ingat benda tu angin ataupun kakak atau abang dia saja nak bergurau. Tapi dia kata setiap malam, tepat pukul 12.30 malam, lebih kurang macam tu, dia akan dengar bunyi ketukan yang kecil.
Dan ketukan tu bukanlah dekat bahagian atas tapi dekat bahagian bawah. Dengan kata lain, yang ketuk tu mungkin toyol ataupun budak kecil. Dua je. Jadi dia nak mengadu pada mak bapak dia tak berani. Tak pasal-pasal nanti bapak dia sembuh, kata dia ni percaya benda-benda kurafat, dia kata. Sebab bapak dia memang alim. Jadi dia mengadulah dengan kakak dia. Kakak dia kata kakak dia pun dengar tiap-tiap malam ada orang ketuk pintu dekat bilik kakak dia. Kakak dia buka pintu tapi tak ada apa-apa. Zanariah tak berani nak buka sebabnya dia takut. Lupa abang nak cerita. Rumah dia orang ni sangat besar, tempat dia orang sewa ni. Cuma dia dah usang dah lama. Dan setiap anak-anak dapat bilik sendiri. Zanariah dapat bilik sendiri, akak dia bilik sendiri, abang dia bilik sendiri. Jadi akak dia pun dengar ketukan tengah malam, Zanariah pun dengar ketukan tengah malam. Jadi bila dah macam tu, dia dah ngadu dengan kakak dia, kakak dia pun cakap benda tu berlaku pada dia. Jadi dia biarkanlah. Selang 2-3 hari, waktu tu Zanariah tengah tidur, tiba-tiba dia dengar pintu bilik dia dirempuh. Dan bila dia buka mata, rupanya kakak dia dah ada baring sebelah katil dia. Jadi Zanariah pelik. Kenapa? Apa masalahnya kak? Jadi kakak dia cerita. Dia kata waktu sebelum dia masuk dekat dalam bilik Zanariah, dia pergi turun tingkat bawah nak minum. Jadi bila dia turun kat tingkat bawah tu, dia dengar ada orang pakai kasut dalam rumah, berjalan tapi pakai kasut. Bunyilah ketok, 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 ketok. Dia punya tumit kasut itu. Dan lebih menyeramkan lagi, kebanyakan bunyi adalah pada tingkap depan. Dan tingkap depan tu adalah bersebelahan dengan tunggul kayu yang ada banyak colok. Jadi Zanariah kata macam mungkin benda ni ada kaitan ke apa benda ke. Jadi bila dia dengar kakak dia cerita macam tu, dia cakap dengan kakak dia, jomlah kita pergi cek ke bawah. Jadi dia ni adik-beradik berdua pergilah cek ke bawah. Kesan tapak kasut memang ada, tapi tapak kasut yang ada tu adalah tapak kasut budak, bukannya orang dewasa. Dia pun pelik juga, mana datang tapak kasut ni. Jadi dia diam, dia orang pun naik ke atas, nak ceritalah esok pagi dengan ayah. Tapi bila besok pagi baru lagi nak buka mulut, ayah dia dah bagi warning. Kalau ada cerita-cerita tentang jin syaitan, ayah tak nak dengar. Dia tidak mendatangkan sebarang faedah. Tapi waktu tu Zanariah cakap dia terasa hati jugalah sebab dia rasa benda ni, rumah ni macam pelik. Jadi besok pagi ni Zanariah ambil tindakan, tanya dengan kawan-kawan sekitar yang duduk satu taman dengan dia. Dan kawan-kawan dia cakap sebenarnya rumah tu dah lama kosong, dah puluhan tahun kosong. Tiba-tiba dia sendiri terkejut, keluarga Zanariah pindah dekat rumah tu. Jadi Zanariah dah dapat jawapan. Rumah ni adalah rumah kosong. Mungkin rumah kosong selalunya akan ada benda-benda menyinggah. Sebab itu ada colok. Maksudnya colok tu mungkin digunakan untuk menghalau makhluk-makhluk tu. Okey, hari berlalu seperti biasa. Jadi pada satu hari, orang gaji rumah ni beritahu kepada Zanariah. Dia cakap, makcik nak beritahu pada awak sesuatu. Sebenarnya setiap kali keluarga kamu keluar daripada rumah ni, pergi makan atau pergi melancong, makcik akan dengar orang gunakan mesin senaman ayah kalian. Ada seseorang yang menggunakan mesin senaman ayah kalian. Dengan kata lain, ada benda yang buat main mesin tu. Sebab dalam rumah tu tak ada orang selain daripada orang gaji, sebab yang lain-lain tu pergi bercuti lah kan. Itu sebagai contoh, pergi bercuti ke pergi makan. Jadi orang gaji tu tanya pada Zanariah, ada tak dia pun alami perkara-perkara yang pelik. Sebab dia kata mesin bergerak sendiri sangat mustahil kalau orang tak gerakkan. Jadi bila Zanariah dengar macam tu, Zanariah pun cakaplah sebenarnya saya dengan kakak saya pernah alami benda yang pelik. Jadi bila dia ceritakan, oh memang menakutkan lah. Masing-masing dah tahu rumah tu menakutkan. Jadi nak tak nak Zanariah cakap dia perlu bagi tahu bapak dia. Dan pada malamnya dia terus terang dengan bapak dia. Rupanya bapak dia pun dapat rasa dalam rumah dia orang ni ada orang lain yang tinggal, makhluk lain yang tak dinampak oleh mata. Jadi
mengambil tindakan. Bapa dia panggil orang-orang masjid, baca Yasin 3 hari 3 malam, dan selepas tu rumah tu dipagar. Dan Alhamdulillah Zanariah dan keluarganya berjaya duduk rumah tu sampai 5 tahun. Dan sekarang dia dah pindah ke rumah lain, tapi rumah tu tetap juga kosong seperti mana waktu dia mula-mula jumpa. Dekat tunggul kayu tu juga ada colok-colok yang dipasang. Pelik kan cerita ni? Cerita yang ketiga adalah sambungan kepada cerita yang ketiga 2 hari yang lepas. Berlaku dekat Johor. Abang sorokkan nama kampung, nama tempat sebenar. Dan berlaku pada tahun 1980. Dialami oleh seorang lelaki yang diberi nama Alif. Okey, kita sambung. Jadi sebelum abang lanjut cerita, kalau ada yang teka sebenarnya kubur tu adalah kubur keluarga diorang ataupun kubur keluarga tok nenek moyang diorang, tekaan tu semua salah. Nanti abang ceritakan cerita yang macam ni. Jadi cerita yang dulu, kita ulang balik. Alif, mak dia sakit, lepas tu mak dia pasang kain kuning dekat batu nisan dekat kubur yang ada depan rumah diorang. Mak dia cakap dia buat macam tu adalah permintaan daripada panglima yang datang dalam mimpi mak dia. Mak dia cakap, panglima kata itulah cara yang terbaik untuk mengubati penyakit. Tapi bila pergi hospital, rupanya mak dia ni ada kencing manis dengan darah tinggi yang memang keadaannya sangat tidak mengizinkan. Jadi itu tak ada kaitan lah sebenarnya penyakit mak dia ni dengan kain kuning ataupun kubur tu. Okey, itu adalah ceritanya kan. Jadi sambungannya, selepas Alif nampak, dia buka tingkap kan, dia nampak ada kabus-kabus dekat tepi kubur, dan kabus-kabus tu seakan-akan panglima. Jadi kalau kita pun tengok ada benda Allah macam tu, kita rasa takut. Jadi dia pun tutup tingkap. Dan semalam-malam dia kata dia susah sangat nak lelap sebab dia terbayang-bayang bentuk muka tubuh panglima tu. Sebab panglima tu datang dalam mimpi dia, dan pada masa yang sama panglima tu wujud dalam bentuk asap-asap kepul-kepul dekat sebelah kubur. Okey. Jadi dia kata malam tu dia dah tak senang hati, tak senang duduk. Dia kata dia perlu buat sesuatu. Jadi besok pagi, sebab cuti dia panjang kan, dia ambil panjang cuti. Besok pagi dia, Alif dengan adik dia ni gegas-gegas pergi rumah seorang ahli perubatan. Dia bukan imam, tapi dia memang ahli perubatan Islam. Memang terkenal dekat kampung tu boleh buat mengubat-ngubat orang, dia kata. Jadi bila dia jumpa dengan orang tu, namakan dia sebagai Tok Ali. Bila dia jumpa dengan Tok Ali tu, Tok Ali cakap dia boleh bantu, tapi bagi masa dia untuk buat solat hajat dulu. Jadi dia tak boleh datang-datang segera. Dia kata Tok Ali akan datang lagi 2 hari kat rumah kalian, tapi izinkan Tok Ali solat hajat dulu. Jadi selepas 2 hari, akhirnya Tok Ali pun sampailah dekat rumah Alif. Jadi bila Tok Ali sampai ke rumah Alif, Tok Ali cakap malam tadi Tok Ali dah buat 2 hari lepas Tok Ali dah buat juga solat hajat. InsyaAllah kita akan teruskan nak membongkar sebenarnya apa kaitan kubur tu dengan keluarga tu. Tapi sebelum Tok Ali buat perubatan benda tu lah, maksudnya perubatan tu dengan lebih lanjut, Tok Ali tanya soalan, kenapa Alif nak sangat tahu tentang kubur tu. Jadi Alif pun cerita, sebenarnya dia kata dia dah banyak kali mimpi pelik-pelik. Lepas tu rumah dia orang dah mula diganggu-ganggu dengan bau busuk, dengan keadaan yang suram. Dia kata, dan bila dia baca Ayatul Kursi dan juga beberapa surah dan berhajat untuk tahu siapa tuan punya kubur tu, dan malam tu Alif mimpi panglima tu datang. Jadi ditambah pula mak dia ni pergi ikat kain kuning dekat kubur tu. Jadi dia rasa benda ni perlu diselesaikan segera untuk mengelakkan daripada perkara-perkara kurafat berlaku. Jadi bila dengar penjelasan tu, Tok Ali pun setuju untuk teruskan proses membongkar siapakah tuan punya kubur ni. Tapi bukanlah digali
perlu digali, perlu dipecahkan kubur tu, tak perlu. Tok Ali kata dia akan duduk dekat sebelah kubur dan cuba berinteraksi. Kalau boleh, dia kata dia tak selalu dapat berinteraksi dengan makhluk alam sebelah, tapi dia cuba berinteraksi. Jadi pada malam tu, mak dia masih lagi kat hospital, Mak Alif. Jadi pada malam tu Tok Ali duduk sebelah kubur. Jadi Alif dengan adik-adik dia duduk dekat dalam rumah, tak berani nak join sama duduk sebelah Tok Alif depan kubur. Sebab Tok Alif offer jugalah, tanyalah kalau nak duduk sebelah saya, duduklah, kita bertanya sama-sama siapakah orang ni. Jadi daripada jauh Alif nampak Tok Ali berkumat kamit mungkin membaca surah-surah kan. Jadi selepas beberapa minit nampak Tok Alif macam bercakap dengan salah satu batu nisan yang ada dekat kubur tu. Dia bercakap macam berborak-borak biasa. Jadi Alif dia tengoklah daripada jauh, nak juga pergi tanya, tapi dia kata dia takut. Okey, tak apalah. Proses tu berlaku di antara pukul 1 lebih kurangnya sampailah ke pukul 2 pagi. 1 jam proses tu berlaku. Selepas dekat-dekat pukul 2, akhirnya Pak Ali pun datanglah ke rumah diorang. Lepas tu Pak Ali cakap dia dah tahu semuanya tentang kubur tu. Dia dah berborak-borak dengan makhluk alam sebelah dan dia yakin benda yang diberitahu oleh makhluk tu adalah betul. Sebab sebelum dia datang, dia dah buat solat hajat, solat taubat dan segala solat tolak bala. Okay. Jadi dia kata, Ali pun macam, okey, apa ceritanya sebenarnya Pak Ali? Pak Ali cakap, sebenarnya kubur tu kosong. Itu bukan kubur keluarga kamu, dia kata. Pelik juga Ali kata. Pelik juga Alif kata. Sebab sejak daripada kecil sampai ke besar, dia diberitahu itu adalah kubur nenek moyang dia. Mak dia pun cakap macam tu. Tok-tok saudara, pak-pak saudara dia yang duduk satu kampung pun cakap macam tu. Jadi Alif pun tanyalah dengan Pak Ali, sebenarnya apa benda yang berkaitan, apa yang ada dekat dalam kubur tu? Tok Ali cerita macam ni. Dia berborak dengan makhluk yang ada dekat kubur tu. Ceritanya bermula puluhan tahun yang dulu, waktu moyang bapak moyang kepada Alif ni masih lagi hidup. Dialah antara orang awal yang meneroka kampung tu. Jadi dia ni ada pakai-pakai, ada pendamping, ada orang yang menolong. Bukan orang lah, makhluk jin yang menolong sewaktu dia buka tanah bersama-sama kawan dia. Tapi sebelum dia mati, dia dah putuskan hubungan dia dengan makhluk tu. Tapi makhluk tu cakap kalau nak putuskan hubungan, bagikan dia satu tugu untuk dia tinggal. Jadi Tok nenek moyang Ali ni buatkan satu makam, satu kubur, dan dia selepas kubur tu dia siap, dia terus putuskan hubungan dia dengan jin tu, dan jin tu diminta untuk tunggu dekat kubur tu. Sampailah dia kata ada orang buat pemutus. Macam mana abang cakap maksudnya dia kata, engkau tunggulah wahai makhluk yang bernama jin, engkau tunggulah dekat kubur yang aku dah siapkan ini, sampailah satu hari ada orang pakaikan kain kuning ke batu nisan ini sebanyak 3 kali, engkau boleh bebas. Macam tu dia punya syarat dia. Jadi barulah Alif faham sebenarnya yang duduk dekat kubur tu bukanlah kubur keluarga dia orang, tapi adalah sebagai tugu makhluk tu untuk tunggu dekat situ. Makhluk tu dah cukup lama tunggu, jadi dia berharap dia boleh dibebaskan. Sebab itu dia datang dalam mimpi Emak Alif supaya suruh kubur tu dipakaikan kain kuning. Okey. Jadi abang sempat juga bertanya dengan Alif, kenapa pada awal-awal atuk dia membuat pemutusan, buat perceraian dengan makhluk tu, kenapa dia letakkan syarat kain kuning? Tak payahlah letak syarat, betul tak? Biarlah benda tu terjongok kat situ sampai kiamat. Tapi sebenarnya itu adalah yang diminta oleh jin tu. Jin tu kata kalau dia nak dilepaskan boleh, dia boleh tunggu dekat sini, tapi dia tak nak tunggu selamanya, mesti ada dia punya pemutusnya. Kalau orang Indonesia cakap ada kelarnya, dia tak boleh tunggu kat situ sampai bila-bila. Jadi dia punya pemutusnya adalah
kain kuning. Sebab itulah mak dia disuruhkan pakai kain kuning dekat dalam mimpi. Dengan kata lain, jin tu dah mula nak membebaskan diri. Jadi bila dah dengar cerita daripada mula sampai habis, jelaslah Alif. Dan sejak daripada tu Alif cakap, keluarga diorang semua dapat mimpi. Baik anak Alif, baik cucu Alif. Dia kata dia dapat, cucu Alif lah, anak Alif dan saudara mara semua dapat mimpi Panglima tu. Dan Panglima tu datang seolah-olah macam nak bagi ilmu. Tapi bukan, dia bukan nak bagi ilmu. Dia nak memancing supaya ahli keluarga Alif pasang kain kuning dekat kubur dia, dekat tugu dia, supaya dia boleh bebas mengikut syarat perjanjian lama yang dibuat oleh keturunan Alif. Jadi bila mak dia balik daripada hospital, Alif ceritakan semuanya pada mak dia ni, tapi mak dia cakap entahlah, mak dia pun tak tahu cerita sebenar. Mak dia pun buat kesalahan letak kain kuning, mak dia ingat. Sebab dia kata pada waktu-waktu tu sakit-sakit ni orang lebih suka cari bomoh kan daripada cari hospital. Tapi Alhamdulillah semuanya selamat. Dan sampai sekarang kata Alif, kubur tu masih lagi ada dekat depan rumah dia orang. Dan ada kalanya Alif, anak-anak dia, isteri dia dan saudara mara dia akan dapat mimpi Panglima konon-konon datang nak bagi ilmu. Tapi diorang semua dah sedia maklum sebenarnya itu adalah sejenis tipu daya. Okey, ni plot twist dia cantik jugalah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita ni. Sebenarnya untuk cerita yang ketiga, abang teringin nak habiskan pada hari yang sama 2 hari yang lepas. Tapi tiba-tiba rasa seram, itu je lah. Dan sekarang ni abang dah habiskan ke dia punya ceritanya. Dan abang tambah lagi 2 cerita. Abang harap ceritanya dapatlah memberi iktibar dan hiburan. Terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan cerita yang abang sampaikan. Dan juga dah membeli t-shirt yang abang jual, sambal lara yang abang jual dan juga perapan sate yang abang jual. Wah, perapan sate tengah rancak sekarang. Seronok pula abang tengok sebab itu adalah amal bakti abang untuk resepi mak ayah abang bukan dikekalkan, diingati. Itu. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.